Assalamualaikum dan selamat petang. Semua lagi kita dalam sesi perkongsian bersama saya Syukri and Zosia. Dan pada hari ini hari Khamis pukul 2.30 petang. Dan pada hari ini saya nak share dengan anda semua bagaimana kita membuat penukaran untuk satu kereta Myvi. Ini Myvi 2008 kalau tak salah saya. Bumper dia dah buka dan kita dah perhatikan ataupun kita dah lihat masalah penggunaan ni. Dia ada masalah dengan cooling coil dia bocor dan juga kompresor problem tapi kita dah lihat dia punya minyak kompresor yang kita dah flush keluar, dia punya warna dia dah warna macam ni. Ni yang kami boleh tunjuk lah, dah ada yang warna hijau dah, dah tak nampak jernih, dah tak nampak dah, dah kotor sangat. Dan kalau dibiarkan lebih lama sistem dia akan hitam lah. Tapi kalau kita boleh lihat dekat sini, sebenarnya kereta ni dah orang kata nyawa-nyawa ikan juga lah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok di bahagian high pressure pipe, boleh lihat kat sini. Kalau di sini high pressure pipe yang kita dah buka pada condenser ni, boleh nampak dia dah ada simptom hitam. Sebenarnya dah ada simptom hitam. So ini sangat bahaya lah untuk kereta macam ni. Sebab apa? Sebab dia boleh menyebabkan kalau kita tak tukar komponen contoh kondenser ni, dia akan berjangkit pada kompresor baru. Itu yang merisaukan lah. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana kondisi dia punya filter dryer. So saya akan buka untuk anda tengok sendiri secara terus. Kita akan nampak sendiri dia punya filter dryer tu warna macam mana. Tapi kalau dari segi pemerhatian saya, kalau dia dah ada warna hitam macam ni, kita akan nampak filter dryer dia pun akan kotor. So kita kena buka dan kita akan tengok. Kalau kita nampak dia terlampau kotor, kita akan recommend untuk tukar aircon condenser sekali sana pada cooling coil. Okay? Dan kalau tengok dekat sini, boleh rapat sikit dekat side glass ni, kita boleh nampak side glass ni pun dah hitam. Ini yang perkara yang mudah anda boleh lihat dekat kereta masing-masing. Kalau nampak ada pipe high pressure pipe ni dan dia ada glass bulat ni, anda boleh lihat, boleh nampak tak dia punya dasar aluminium pipe ni. So kalau boleh nampak, maksudnya sistem anda masih bersih lah. Tapi kalau anda tengok dia dah hitam macam ni, dah tak nampak dasar, boleh jelas ni. Okay, kita buka kasih lampu sikit. Okey, kalau anda lihat macam ni dia tak nampak dasar dah. Dia dah terlampau gelap. So ni bermakna sistem dah start kotor. So kalau anda biar macam ni, keberangkalian untuk komponen yang besar-besar ataupun yang mahal-mahal rosak tu tinggi. Jadi tuan terpaksa tukar the one whole set. Itu yang saya selalu pesan untuk kereta-kereta kalau dah 30,000, 60,000 dan 90,000, 30-60 kita akan buat recycling service. Tapi 90,000 kita akan recommend untuk buat flushing service. Hasil kita akan buang minyak. So kalau biar terlampau lama, macam inilah hasil dia akan hitam. Okay, kita stop dulu. Saya akan tunjukkan macam mana kondisi filter dryer bila saya buka. Okay, saya akan buka filter dryer ni. So kalau model Myvi ni, filter dryer dia dia attach bersama dengan aircon condenser. So kita akan buka bahagian sini dan dia sebenarnya untuk jenis ni dia pakai filter dryer bag. Kita akan buka gunakan Allen key. Size saya tak ingat. Kita check balik, saya pun lupa saya. Tapi ni special lah, dia besar. Kita akan buka. Ini kondisi dia macam mana. Okay, anda boleh lihat kat sini dah ada filter. So filter ni kalau anda lihat pun dia dah hitam. So memang teruk lah kalau dalam kondisi macam ni. Okay, saya akan keluarkan filter dryer dia. Dia susah sikit tuan-tuan. Apa sebab nak kena kait dia punya filter dryer. Oh okey.
Sorry, dia punya ni tertanggal, kita kena keluarkan. Ni memang susah, kita kena buka sebab dia ada satu benda dipanggil apa, macam lidi panjang dia tu, dia dah tertanggal. So kita kena buka keluar, and then baru senang nak keluarkan. Buat. Okay, kita buka dulu. Anda lihat kita dah keluarkan dia punya cooling unit dalam dashboard tu. Ni macam ni lah rupa. Semua made in plastik. So tuan-tuan boleh tengok ataupun boleh lihat housing dia. Ni dia punya cooling apa, valve So kalau anda lihat kat sini pun dah block valve dia pun dah kotor high pressure ni. That's why kalau macam ni dia dah tersumbat lah. Biasanya kita akan minta customer tukar sekali. Compressor sudah jam. That's why dia dah hitam. So kita kena macam ni tuan-tuan, kita kena tukar the one whole set. So poket memang terbang sebab semua barang mahal. And that's why saya selalu pesan servis aircon kereta anda. Okay, kita tunggu di sini. Okay, buka panel ni. Ini dipanggil panel radiator lah. Oh. Okay, kalau nak DIY boleh, tapi hari sekarang ni apa, tuan-tuan pergi kedai kat lah, nak isi gas. Itu yang leceh sikit lah bahagian aircon komponen ni. Dia pun bukan mesin. Buka sebab kita akan tukar benda ni, so kita keluarkan. Saya nak tunjukkan pada anda semua macam mana kondisi dia. So boleh nampak belah dalam ni. Nampak tak? Kat lampu. Nampak dia ada plastik untuk filter dia tu dah tertanggal. So kalau tengok pun hitam. Saya akan cuba buka. Memang susah lagi. Tuan-tuan dah keluar. Inilah benda dia. So ni memang pening sikit kalau tertanggal. Memang pening kepala. Kita nak buka. Okay. Keluarkan. Okey, ini dia. Okey, tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan boleh lihat. Dia dah separuh dah hitam. Kalau ikut macam ni, memang habislah. That's why kenapa biasanya kami kalau buat flushing, kami akan tukar filter dryer ni. Sebab kita tak nak filter dryer yang tepu kita pakai balik. Sebab bila kita pakai balik filter dryer yang tepu ni, dia sistem ataupun aircon gas yang ada dalam sistem ni tak akan bersih. Sebab kemampuan untuk filter dryer ni nak napis sabuk dan juga wap air yang terbentuk tu, dia tak mampu lagi dah. Dia dah. So memang kena macam ni, memang kita kena tukar dua set. Saya kata dulu, kalau kita nak cuci, kita nak guna chemical dalam kondenser ataupun cooling coil tu, memang kita tak mampu. Sebab apa? Sebab liang dia kecil dalam ni, terlampau sempit. So kalau kita cuci macam mana pun, mesti ada lagi yang tertinggal. Okay, kita akan buka. Macam sekarang kita nak buka pipe high pressure. So kita akan buat cucian chemical lah, untuk kita jimatkan poket customer. Sebab kalau boleh kita tukar baru, tapi based on pengalaman kami cuci, alhamdulillah insyaAllah boleh
boleh pakai balik. Ini nanti kita akan buka cooling unit ni, dan akan tengok kondisi cooling coil dia dalam sistem ataupun dalam blower ni. Bunyi yang dah buka semua, mudah akan keluarkan. Lama tak turun padang ni tuan-tuan, peluh. Sekarang saya akan turun kalau sebab kita nak maintain skill. Bila dah lama tak pegang spana screwdriver ni, kadang-kadang kita akan jadi kekok kekok. So biasanya kalau orang teknikal ni, dia akan suka pegang spana. Kenapa? Sebab dia tak nak skill hilang. Kalau lama sangat tinggal, skill akan hilang. Itu bila pegang spana ke pegang screwdriver, menggigil tuan-tuan. Dah lama tinggal. Okey, ini adalah panggil apa? Resistor nampak resistor. So benda ni fungsi dia kita nak kawal kelajuan blower. So tu dah sebabkan kadang kalau ada masalah blower nombor 1 pusing, nombor 2 dia tak jalan kan, pusing nombor 3 baru dia jalan. Kadang benda ni lah yang control speed So kalau ada masalah tu cuba check yang ni dulu. Ini senang, tuan-tuan boleh DIY sendiri sebab dia boleh buka daripada bawah dashboard ni. Dia buka dia dekat sini boleh tunjuk kat sini. Tunjukkan dia kat sini. Boleh nampak. Ni 2 skru je tuan-tuan, buka je 2 ni boleh cabut keluar. Boleh tengok lah kalau nampak dia punya solder ni, kalau tuan-tuan tengok dia dah putus, tuan-tuan boleh DIY balik, solderkan balik, boleh pakai. Kecuali kalau dah teruk sangat tu, tuan tukar baru lah. Okay. Untuk Myvi ni, tuan-tuan kalau buka dia tak perlu risau sebab dia tak ada control by ECU. So bila kita buka tu, kita pasang balik je, plug and play. Sebab tengah kenderaan tu ada yang menggunakan ECU untuk kontrol bukaan angin luar dalam, speed aircon punya blower. So yang itu dia agak rumit sikit sebab kalau kita tersalah buka, dia boleh menyebabkan setting semua lari. Okay, ni blower motor tuan-tuan. Ini blower motor. Kebiasaan yang ini pun tuan-tuan boleh DIY sendiri sebab apa ni, dia boleh buka daripada bawah tu. Cuma kalau benda ni kotor, dia macam kipas dekat rumah lah. Kalau tuan-tuan pakai kipas jenis ceiling tu, bila kita nampak habuk dia tebal, dia akan jadi berat. Sama juga blower motor untuk aircon kereta ni, bila dia habuk dia tebal macam ni, blower akan jadi berat. So bila berat, menyebabkan motor yang ada dalam ni boleh rosak. So kalau kita buka skru ni, kita boleh nampak motor dalam ni. So tuan-tuan nak kena jaga kebersihan dia lah. So kalau tak berjaga, pun sama juga, ini pun beratus juga tuan-tuan nak tukar. So boleh buat DIY sendiri. Okey, baru buka, macam buka durian. Tuan-tuan boleh tengok cooling unit dia. Ni macam ni. Kita belum keluarkan lagi. Nanti kita akan tengok blower dia ni tak nampak kotor sangat. Cooling unit. Okay tuan-tuan, kalau dia macam ni, biasanya kalau jenis Myvi ni, harga dia kami buka dalam 1,900 untuk plus-plus lah. Masuk label sekali dan barang. Semua sekali siap lah. Kita akan buka semua benda yang rosak, kecuali piping lah, piping yang kita akan pakai balik. Boleh dapat sikit. Sekarang kita dah buka block valve dia. Ini bahagian yang kita nampak tadi daripada luar. Dan ini bahagian daripada dalam lah. So ni cooling coil. Saya tunjukkan juga. So kalau tuan-tuan tengok bahagian dalam, tuan-tuan lihat bahagian dalam dia pun dah start hitam. Kalau saya salib ni,
Boleh nampak minyak dia dah bertukar warna hitam. So ni biasanya kami akan tukar lah, sebab takut kami cuci dia akan ada lagi tertinggal serpihan habuk hitam ni ataupun habuk besi ni ada lagi tertinggal dalam ni. Okey, kalau tengok yang ni pula, ni cooling coil ya. Tuan tengok ataupun tuan lihat cooling coil dia ni agak kotor sikit lah. Tapi kondisi macam ni sebenarnya masih lagi cantik dari segi luaran lah. Tapi bila dari segi dalaman, bila minyak dia dah hitam, tuan-tuan lihat dia dah mula bertukar warna hitam sebab kita tak nampak warna aluminium dia. Sepatutnya warna dia macam ni lah, tapi sekarang ni dah hitam. So kalau saya calikkan dalam ni, kita akan nampak minyak habuk besi warna hitam. Sama dia luar untuk pressure, high pressure dan low pressure. So benda-benda ni kita kena make sure dijaga. Ada setengah orang kata Myvi ni dia punya terutama Myvi model ni lah, model 2008 ni, orang kata aircon dia senang rosak. Tapi sebenarnya kalau kita jaga servis aircon ni, dia boleh tahan lama. Sebab apa? Sebab saya kaji apa yang saya lihat, sebenarnya sistem untuk Myvi ni dia kecil. Dia kecil. So bila dia kecil, dia punya sistem pun banyak yang kecil lah, antaranya yang very best yang saya kata ni. So bila dia kecil, dia punya kapasiti untuk kita nak cycle untuk servis itu pendek. So kalau kita nak guna lama, kita kena pastikan benda-benda yang saya kata tadi ni, atau kita bayar minyak kompresor kita kena sentiasa tukar. Ikut yang saya kata tadi 30, 60 kita buat recycling, 60,000 kita buat recycling service, 90,000 kita buat flushing, dan kita akan tukar dryer bag ni. So that's why kenapa setengah kenderaan tu dia boleh tahan lama. Dan anda tak perlu risau lepas ni kenapa aircon tak sejuk. Ada simptom-simptom yang sentiasa berlaku bila bawa kereta, berhenti dekat traffic light, aircon tak sejuk. Itu biasa orang yang saya dengar lah, orang selalu komplain kan. So biasanya bila jadi macam tu, sistem aircon kita tu dah tak smooth, dah tak smooth. That's why bila dah ada simptom-simptom yang saya kata tadi, cepat-cepat datang ke bengkel untuk buat pemeriksaan. Dan kalau datang di bengkel kami di Taman Semarak Nilai ni, kami akan buat pemeriksaan percuma. Unless kalau ada penukaran barang ataupun memasukkan gas, itu lain. Itu ada servis charge lah. Tetapi kalau untuk periksa secara luaran ni, kami akan bagi free inspection untuk anda semua. So jangan takutlah datang kedai kami, takut kena semelih ke, kena paku takik leher ke, jangan takut. Sebab kami faham, sebab masing-masing ada equipment, masing-masing ada bajet tersendiri. So biasanya sebelum kami recommend customer untuk tukar-tukar ni, kami akan bagi harga quotation dulu. So bila dah setuju baru kami buat. Kami tak ada jenis yang buat dulu baru bayar. Tak ada. Kalau buat macam tu, kami pun takut kan, takut customer lagi. Bila lari kami yang pening. So kita nak win-win situation lah. Pelanggan kita setuju baru kita buat. Bila pelanggan happy, kami pun happy. Itu dah punya konsep ni orang. So mungkin bahagian dalam saya tunjuk sikit. Dalam okey, inilah keadaan bila kita dah buka semua dashboard, dah keluarkan, kita terpaksa tanggalkan besi ni lah sebab kita nak keluarkan cooling unit tadi tu. So kita kena keluarkan sedikit. Cuma kerja ni agak remeh sikit sebab kita kena berhati-hati sebab banyak electronic part dan banyak wire-wire yang berselirat dalam tu. Kalau tuan-tuan lihat banyak wire. So kita kena buka secara berhati-hati sebab kita tak nak ada berlaku wire tersepit bila kita pasang. Sebab bila wire tersepit, itu kadang-kadang sistem kereta ni jadi gila ataupun jadi tak betul sebabkan ada wire-wire yang lupa. So benda-benda ni memang kena ambil sebagai technician aircon, dia kena ambil berat. Sebab kalau dia ambil ringan, yang pasang dia akan berlaku kerosakan lain yang kita tak jangka lah. So kalau boleh kita tak nak ada benda tu sebab tak nak repeat comeback job. Kami panggil CBJ lah, comeback job. Ini yang menyebabkan masa kami terbuang dan masa pelanggan-pelanggan kami pun terbuang. Tuan-tuan,
satu perkara lagi saya nak share dengan tuan-tuan semua. Satu perkara yang biasanya bengkel ataupun kita terlepas pandang, sebab kita nampak benda-benda besar macam saya sebut tadi, tapi sebenarnya benda kecil macam ni je. Nampak je span ni, ni span span. Nampak dia macam tak ada fungsi Tapi kalau kereta yang span dia dah rosak ataupun span dia dah hilang, memang sangat berbahaya untuk sistem aircon Sebab apa? Sebab bila benda ni tak ada, sebab benda ni dia akan duduk di hadapan kondenser tadi lah. So, kalau kita pasang kat kereta tu, kita akan nampak dia duduk di hadapan kondenser. So, di sana juga macam ni. So, bila benda ni tak ada, sebenarnya dia menyebabkan tekanan ataupun tekanan yang ada dalam aircon tu menjadi sangat tinggi. Sebabkan kenapa? Sebab fungsi benda span ni sebenarnya dia nak pastikan tak ada udara panas daripada enjin Ini enjin kalau kita lihat luar ni, dia punya kenderaan ni dia compact dia compact. So kompartmen enjin pun compact. So bila udara panas terkelip masuk ke dalam kondenser ni, dia akan menyebabkan tekanan yang dah sememangnya tinggi yang kita dapat daripada kompresor tu akan bertambah lagi So bila bertambah, sistem akan jadi lebih berat sebabkan tekanan yang tinggi tadi. So lama kelamaan dia akan menyebabkan kompresor yang bekerja tadi yang di sebelah sini ni, dia akan jadi cepat rosak So that's why anda kena perhati kereta anda kalau pakai Myvi ke, tak kisahlah, tengok dipanggil packing cooler ataupun span ni sebab kalau dah hilang ataupun dah macam ni, dia dah rosak dia dah rosak ni, anda kena pastikan dah tukar lah sebab benda ni pun tak mahal Okay, alright. Ini adalah kompresor Myvi ni. Ini kompresor dia. Tapi nanti saya akan tunjukkan pada anda, saya akan cuba buka. Kita akan tengok dalaman dia macam mana sebabkan minyak yang tuan-tuan tengok tadi tu dah hampir gelap. So nanti saya akan buka, saya akan tunjuk kerosakan yang disebabkan oleh kita tak jaga minyak kompresor. Kalau kita jaga elok, insya-Allah kompresor ni boleh tahan panjang. Okey, kita akan buka nanti. So kalau tengok Myvi ni dia kecil je kompresor dia. Myvi yang jenis 2008 ni. Dan ada jenis vent pump dia guna vent pump ataupun dia ada rotor dalam tu yang berpusing. So memang sangat-sangat kritikal kalau kita tak jaga Okay, saya akan buka. Kita akan tengok Okay, kita stop dulu. Okay, saya cuba buka dia punya apa ni magnet clutch Okay, kompresor ni dia terbagi pada dua bahagian. Tuan-tuan tengok, ini body kompresor lah body kompresor, dan satu lagi bahagian dipanggil magnet clutch Dan saya nak tunjukkan tuan-tuan semua dalam ni ada apa Baik. Okay, kita buka guna puller puller ni sebab dia dah lama, mungkin dia jam sikit. So kita terpaksa buka guna puller. Okay. Tuan-tuan, ni puli puli untuk magnet coil. So kita check dia punya bearing okey lah. Bearing dia tak ada jam Bearing dia berpusing dengan baik Biasanya bearing ni kita kena rasa dengan tangan kalau kita nak check. Kalau rasa dia bergegar, dia rasa vibration, maksudnya bearing dia tak elok. Kalau macam tu kita elok tukarlah. Sebab kalau kita pakai bearing yang tak elok, bila dalam kelajuan tinggi ataupun RPM tinggi, bearing ni akan panas. Bearing ni akan panas. Nampak bearing ni akan panas. So bila panas, dia akan transmit energi haba panas tu tadi ke keseluruhan puli ni. So apa yang berlaku bila terlampau panas? Bila panas, dia akan transmit daripada puli ni, panas ni akan transmit ke dipanggil
magnet coil. Ni magnet coil yang akan beroperasi secara elektrik lah. So that's why kenapa bila bateri ni dah bearing ni panas ataupun jam, dia akan rosakkan magnet coil. Sebab magnet coil tu dia tak boleh haba terlampau tinggi. Sebab bila haba terlampau tinggi dia akan terbakar. Dia akan terbakar. Oh, terbakar. Ini dia kan terbakar. Kalau tengok kondisi dia pun hitam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat kondisi dia pun hitam, maksud magnet coil dia pun dah terbakar. Ini komponen yang saya kata tadi, dalam pada tadi kompresor tadi, bila kita dah buka, inilah kondisi ataupun kondisi magnet coil lah. Dia ada dua komponen lagi, iaitu magnet coil dan juga puli. Yang ini adalah dipanggil magnet clutch. So ada tiga lah, magnet coil, puli dan juga magnet clutch. So fungsi dia mudah je. Bila saya just terangkan sedikit secara ringkas fungsi dia bagaimana. So apabila sistem aircon ni, sebab dia menggunakan saya panggil close loop. Saya panggil close loop, di mana bila dia detect ataupun bila sistem detect cooling coil tadi panas ataupun bertambah suhu dia meningkat, kat sini dia ada satu sensor. Tuan-tuan lihat, kat sini ada satu sensor. Ni sensor yang akan dicucuk ke fin cooling coil. So bila sensor ni detect cooling coil ni panas, dia akan beri isyarat kepada ECU untuk on elektrik kepada magnet coil. So bila magnet coil ni detect ada elektrik yang masuk, dan dia akan on balik, lah. So magnet clutch ni akan melekat. Dia akan melekat. That's why bila anda run engine kereta dengan aircon terbuka, anda akan dengar bunyi macam ni, ketukan macam ni. So itu bermaksud magnet ataupun magnet clutch sedang berfungsi. So anda tak perlu risau lah bunyi tu. Cuma saya nak bagi tahu kebiasaannya jenis magnet coil ni, dia ada beberapa kelemahan lah. Kelemahan iaitu bunyi bising satu, bunyi dia bising, dan juga dia mengganggu sistem RPM kenderaan. Sebab apa? Sebab bila dia melekat, dia start melekat, RPM kenderaan akan drop disebabkan load yang ada daripada kompresor. So that's why bila anda bawa kereta, bila kompresor tu on, anda akan nampak jarum RPM pada meter tu dia akan drop sedikit. Tetapi sebab ada sistem lain yang mengawal load ataupun mengawal RPM tu supaya tak jatuh sehingga enjin mati. So that's why dia boleh naik balik. Dia akan maintainkan RPM tu supaya tak drop terlalu rendah. So jenis ni dia agak lama lah, sebab kalau ikut sekarang ni dia dah ada yang clutchless, dah tak pakai clutch. Dia akan on sensor saja dekat bawah. Kalau tengok kat body compressor tu dia ada satu valve. Valve tu yang akan berperanan untuk menyejukkan, untuk onkan kompresor ataupun offkan kompresor. Tapi jenis ni dia agak satu berbunyi messy sikit. Dan kalau pagi-pagi biasa kalau tuan-tuan start engine and then tuan-tuan on aircon, kadang-kadang bunyi dia agak kuat bila dia start first time dia magnet clutch tu melekat. Sebab apa? Sebab benda ni besi. Kalau tuan-tuan tengok benda ni besi. So bila besi, kebiasaannya kita tahu dalam udara kita ada wap air. So bila kita biarkan kenderaan kita semalaman dekat car porch ke, kita parking dekat bawah pokok ke, dekat tempat terbuka ke, dia akan menyebabkan ada karat. So karat akan terbentuk. Karat yang boleh saya kata karat yang nipis lah, nipis dia akan terbentuk. So bila first time the clutch ni berfungsi, dia on, dia akan menyebabkan akan berlaku slip. Slip, maksudnya slip yang berlebihan lah. Tapi dia akan hilang. Untuk kali kedua, kali ketiga dia akan hilang sebab karat tu akan hilang selepas magnet clutch ni berfungsi.
Dia sama juga macam kita punya brake rotor ataupun brake disc. Bila kita parking dalam sehari ataupun 2 hari, brake rotor tu akan nampak berkarat, tapi karat yang nipis lah. So bila tuan-tuan start membrake, akan dengar bunyi yang agak bising, tetapi selepas beberapa ketika bunyi tu akan hilang. Itu biasanya karat yang terbentuk di atas permukaan besi. So tuan-tuan tak perlu risaulah sebab apa bunyi tu, sebab dari mana datang bunyi tu. Itu sebab kadang-kadang tuan-tuan dengar, kadang-kadang bunyi tu ada, kadang-kadang bunyi tu tak ada. So boleh tengoklah, boleh monitor sendiri macam mana bunyi tu berlaku. Okey, nanti saya akan cuba buka. Cuma peralatan kami agak limited. Saya akan paksa cari tool sikit lah untuk kita buka kompresor yang rosak ni, supaya kita boleh nampak apa yang berlaku dalam kompresor ni. Okey, kita stop dulu. Okey, kita buka ni tuan-tuan . Okey. Okey. Mincin ni? Mana? Dah buka mesin mincin dia tu. Tapi tu dah tak nampak dah. Dah lama buka. Ini baru. Dia kalau ikutkan dia tak ada ya orang jual kad dia balik pun overhaul balik kan. Wah, dalam calar. Ini rosak tak calar. Calar kecil yang camber dia. Dia sama kancing memang. Pak ada calar pak. Minyak dia, kita biarkan minyak dia hitam, kotor. Jadi macam ni lah. Sama lah sistem dia, sama dia. Tapi yang ni teruk lagi. Tangan so kotor-kotor. Kan. Hitam dia asal ni kot. Okey, tolong. Saya dah berjaya buka kompresor kereta ni. Tuan boleh lihat, sebenarnya dia masalah dia sama macam saya share dalam video yang lepas. Kerosakan yang hampir serupa, cuma yang untuk yang ini dia mungkin agak mild sikit lah daripada yang tempoh hari punya. Cuma saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan, boleh tengok kompresor chamber dia lah. Boleh nampak, mungkin boleh buka lampu tak, bagi terang sikit. Saya nak tunjukkan ada kesan calar. Boleh nampak kesan calar bala dekat situ. So kalau tengok kat sini, compression dia mungkin ada lagi, tapi sebab dah calar bala ni, so menyebabkan sistem jadi hitam. Okay, kalau tuan-tuan tengok kat rotor dia pun boleh nampak ada kesan calar. Inilah akibatnya apabila kita biarkan minyak kompresor terlalu kotor. Itu sebab selalu saya sebut, cepat-cepatlah datang ke bengkel. Kalau kereta masih lagi menunjukkan simptom, belum lagi menunjukkan sistem kerosakan, tuan-tuan datang, buat checking. Dan lepas buat checking kita akan check sistem tuan-tuan masih lagi, sistem kenderaan tuan-tuan masih lagi okey ke tak. Tapi kalau macam ni memang kena tukar baru lah. Kita tak boleh simpan ataupun tak boleh nak selamatkan. So mungkin pada setakat ni saja. Kereta ni kita nak tunggu spare part. So nanti bila spare part kita dah sampai, kita akan tunjuk lah bila kita dah pasang, dan kita akan tengok hasil selepas kita buat perbaikan pada kereta ni. Okay, sekian dulu untuk video saya pada kali ini. Sekali lagi saya Syukri Rosyah. Saya akan tamatkan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.